Ketika begini mencari-cari sebuah cinta hilang. Saat begini ternanti-nanti bayangmu sayang. Oh, boleh tarik awak ni Kadang-kadang dia tak selalu. Rasanya kalau tak ada Mamat tu macam boleh nyanyi je. Itulah yang diorang cakap hari tu kalau Mamat kalau dia tak ada sessionis, diorang fikir apa Rahmat ke apa. Bukan, sebenarnya saya. Jadi tapi nasib baik dia lepas, jadi saya kekal sebagai pemain bass. Kekal. Kalau tak sessionis vokal. Tak ada. Itu seluruh je Seluruh. Tapi interaktif jugalah diorang ni dalam ruangan komen kan, kita suka. Kita suka. Sila komen banyak-banyak pun tak apa. Kami baca sebenarnya. Dan kami hargai setiap komen dan kami ambil poin-poin tu. Betul. Ada apa tak jelas tanya aja. Tanya je. Kita cuba jawab. So jadi dekat situ sebenarnya aku rasa sangat bangga dengan band aku sebenarnya. Okay. Kalau ditanya tentang apa yang membuat kau bangga pada ni, aku bangga dengan band aku, maksudnya Exist ni. Sebab aku tak pernah rasa kesal dan tak pernah rasa untuk mengalah dalam memperjuangkan sehingga band tu wujud sampai hari ni. Macam nama dia kan, dan juga kewujudan kami sampai hari ni. Jadi inilah antara yang aku banggakan dengan band aku. Aku bangga dengan Ujang, dengan Along, Ajay, Izzat, Mamat, Syah, semua tu. So, jadi mereka ni lah yang pernah berjasa untuk menghidupkan band ni. Yalah, Tika dan Saat ini. Tika dan Saat ini. Tapi kenapa nyanyi lagu tu tadi? Tadi tiba-tiba macam pasal nostalgia kan. Bila kita ingat lagu-lagu lama, sebab lagu tu pun pernah saya jamming. Saya jamming tapi saya jadi gitaris masa tu lagi. Sebelum jadi bassist. Mana mula-mula jadi drummer, lepas tu jadi gitaris. Masa gitaris tu saya main lagu tu. Zaman-zaman tu. Ada show bawa lagu ni tak? Tak ada. Itu jamming punya zaman sekolah lah. Macam tu. Lagu M. Nasir ni. Lagu M. Nasir. Lepas tu melodi dia evergreen sampai hari ni. Betul. Malah Segar. Kita pada minggu lepas telah bercerita ya. Kita cerita pasal lagu Kuman-Kuman HIV. Dan jadi lagu tu macam mana kita rakamkan dan lagu tu tak ada keyboard. Jadi itu untuk menunjukkan bahawa Exist tidak menggunakan sessionis. Walaupun Ajay tak dapat masuk Singapura, kita tak gunakan khidmat sessionis untuk menggantikan Ajay. Jadi kita kekal di situ, lagu itu tanpa keyboard. Show must go on. Yes. Kan? Terlebih dahulu apa dah tengah lah ni. Tapi tak apa. Salam kena bagi kan. Salam ya. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang ke Musrat Channel ya. Ini dah episod ke-8. Orang ramai yang dah komen ni, mana episod 8? Sabarlah seminggu sekali. Ada punca ni. Apa punca dia? Punca dia video Zul Arifin. Janganlah sampai dekat video Zul Arifin. Benda boleh tolak tapi dia pilih sedap. Itu pun orang tanya. Ini video 8, episod 8. Kan? Platform. Tapi kita faham gesaan dia orang ni. Yalah. Diorang dah semakin kita hargai semua yang terus kekal menanti, follow, subscribe. Very appreciate lah. Tapi sebenarnya kalau saya selama ni pun saya menonton, contohnya Ajak Malaysia TV kan. Dulu dia memang seminggu sekali. Memang kita pun sakit hati sebagai penonton. Seminggu sekali. Bila nak tunggu minggu depan hari Jumaat? Sekarang Ajak dah buat seminggu 2 kali. Kita pula kadang-kadang terlepas, tak tengok pula kan. Macam ni. Saya fahamlah perasaan diorang tu. Perasaan penonton. Seorang lelaki yang memahami perasaan yang lain. Sebab kadang-kadang dekat dalam bilik air tu tak tahu nak buat apa. Apa konten ni? Betul. Kita kena produktif. Yes. Walaupun dalam bilik air sekalipun, kena menonton juga. Tambah ilmu. Betul, tambah ilmu. Jadi tidak ada masa yang dibazirkan. Tak ada. Semua fulfill dengan benda-benda yang boleh dimanfaatkan. Tapi jangan terlalu lama dalam bilik air. Jangan. Boleh buasir. Boleh buasirun.
Okey, minggu lepas kita dah cerita pasal recording semua kan. Kita nak tahu pula, apakah peralatan yang digunakan oleh band masa tu kan? Okey. Ini pun menarik kalau saya nak, ini sebab ini kenangan dan tidak ada pernah dituliskan. So jadi dalam penulisan pun saya tak tulis. Okey, saya nak masa zaman kita praktis mula-mula tu untuk mahirkan dengan alat muzik semua, kita tak pegang alat muzik yang terus canggih sebenarnya. Dan waktu tu aku ingat lagi lah, Alung dia pakai Aria Pro tau, warna putih. Studio punya gitar masa tu kan. Alung pakai Aria Pro tu. Lepas tu yang aku masa main bass tu aku pakai satu Ibanez bass warna merah. Jadi lepas tu ada studio punya jugalah, sampai tali dia tu sampai dah kematu dah aku rasa kan. Tak pernah tukar kan. Sampai jari pecah-pecah lah bila praktis ni. Dan Syah waktu tu dia pakai satu Fender Stratocaster. US punya, studio punya juga. Tapi masa tu ada gitar tech studio tu. Tak tahulah mana dia dapat ilham nak pergi modify gitar tu. Daripada single coil yang pickup yang paling atas tu, yang bawah ni, yang paling bawah ni dia tukar humbucker. Kan dia fikir nak jadikan heavy bunyi dia berat ke apa dia rasa. So jadi bila tukar tu sebenarnya dia punya wiring dia tak berjaya. Jadi gitar tu sentiasa buzzing, dia sentiasa ada hissing yang kuat. Jadi sebenarnya gitar tu tak sesuai untuk recording. Tapi kerana gitar Syah tu lah punca kita semua jadi diberi perhatian untuk dapatkan alat muzik yang baru. Alhamdulillah. Kan? Rezeki juga tu kan. Masa tu Ajaib kekal lah dia pakai keyboard D50 dengan JV80. Studio punya. Studio punya lah. Ujang masih bawa dia punya stick je lah ke mana-mana masa tu kan. So jadi bila recording tu lah Syah diberikan gitar Ibanez Jam yang corak bunga-bunga tu. Kali apa? Kali hitam tapi ada corak batik macam bunga tu. Itu yang Jam yang mula-mula lah. First generation. Lepas SR ke apa? Macam tu lah. Lepas tu Alung dia dapat gitar Ibanez JS1 warna putih. Sebenarnya gitar tu asalnya milik Sam punya. Sam Mega. Jadi Sam masa tu dia orang tanya dulu lah kalau Sam berminat untuk beli gitar lain. Jadi gitar tu dia orang nak beli ataupun gantikan kepada Alung. Sebab Alung minat suruh nak beli gitar JS1 tu. So jadi Sam setuju gitar tu dilepaskan kepada Alung dan Sam dapatkan satu gitar yang lain lah. Tak salah dia ambil Gibson lah masa tu. Gibson studio macam tu. Gibson zaman tu rock kapak pakai Gibson. Dia beli Gibson studio tak salah masa tu. So lepas tu aku dapat Ibanez yang hitam tu, 4 string. Ajaib kekal tu Ujang dia habiskan recording tu dengan snare yang tebal tu masa tu kan. Snare apa aku tak ingat lah. Dan bila dah habis recording tu baru Ujang dibelikan satu Piccolo Zildjian. Masa Piccolo Zildjian tu banyak album dia record dia pakai Piccolo Zildjian. Tapi dia lepas tu ada drum set tak? Ujang ni sebenarnya dia drummer yang hebat tapi dia tak pernah ada drum set masa tu. Sampailah album seperti dulu tu. Album seperti dulu dah rasa dah album ke-7. Album ke-7. Tak ada drum set. Tahun 2003 lebih kurang macam tu. 2003 baru dia ada drum set sendiri. Itu pun drum set dia beli daripada Meiji Chromo. Masa tu. Itu drum set dia yang pertama lah tu. Aku rasa yang milik dia sendiri. Sebelum tu dia tak ada. Dia praktis pakai drum pad dan dia pergi studio bulan balik tu pakai drum studio lah. Mengganas. Maknanya sebenarnya dulu saya selalu tengok dia juga. Dia dengan Amok tahun 90-an. Kan? Maknanya zaman tu dia tak ada drum set sendiri. Dia ada snare, dia ada stick. Itu je dua benda. Drum, stick dengan drum pad. Tangan tu boleh lagi drum pad. Kaki macam nak praktis. Itulah. Jadi kadang-kadang kalau cari lagu tu kita tengok dia duduk, dia dengar je. Lepas tu kalau dalam perjalanan ke studio Ujang ni dekat steering, kalau dia driving masa tu kita naik van kan, dekat steering tu kita nampak dia finger dia ketuk-ketuk dekat steering sambil drive kan. Jadi itu cara dia sambil buka kaset dalam van masa tu. Itu cara Ujang. Okey, tu gitar apa semua? Gadget apa semua? Gadget masa tu gadget
Alung dia belilah masa tu satu BC-BC tu kan. Semua yang dia perlukan lah. Dia pakai turbo overdrive, dia pakai turbo distortion, dia ada pakai super chorus, lepas tu equalizer, dan dia ada beberapa lagi lah macam ni digital delay dengan pitch shifter. Dia ada pakai itulah. So jadi macam aku cuma tambah ada bass chorus dengan bass equalizer. Dah pakai efek dah masa tu dah pakai efek tu. Mengganas. Tapi untuk recording tak pakai lah biasanya, sebab untuk live performance je, untuk tambah lagi level dengan sedikit tone untuk efek. Tapi setelah Exist ni dia dah 2 gitaris. Ada keyboard lagi. Sebenarnya dia dah cukup padu dah tu kan. Berbanding yang sekarang ni, kalau dia 3 piece tu main peranan penting tu. Ada zaman 3 piece lah. Kita pun ada zaman 3 piece sebenarnya. Bila zaman yang Ajay dah keluar dari band, tu zaman 3 piece musician lah. Kalau dapat dengar sebenarnya daripada album Jangan Gentar tu dah bermula lah 3 piece yang ada kan, sebahagian lagu tu. Dan kita teruskan. Jadi masa tu lah berevolusi dalam muzik. Dari genre yang ini ke genre yang itu. Macam tu lah. Kita boleh perasan benda tu kan. Daripada kata apa tu, berjam. Kita minat berjam daripada alternatif kan. Pergi sedikit grunge, pergi sedikit progresif. Kalau Percaya Kat City tak apa. Itu dah balik kepada sebenarnya British pop lah sebenarnya. Oasis lah tu. Oasis dengan Beatles lah masa tu. Okey. Zaman-zaman tu dah minat sangat Beatles pula kan. Jadi sentiasa melompat. Apa yang kita minat, kita cuba buat. Tu kalau minat tu semua satu band minat? Biasa punca daripada Alung. Dia discover, dia paksa orang dengar. Sebab Alung ni dekat rumah masa tu kan, kita zaman duk bujang. Alung beli radio player kan, yang boleh main CD, boleh main kaset. Jadi situlah bila rumah tu, rasa bila duduk rumah ni Alung rajin pasang muzik apa yang dia minat. Jadi kita orang dah duduk kat rumah memang terus dengar lah secara percuma kan. Dengar masuk, lepas tu kita cakap kita jam lagu ni lah. Jadi macam tu lah caranya. Jadi kita rasa seronok dengan lagu tu, kita try jam lagu ni. Cari masa tu kan. Mana cari secara by heart zaman tu dekat rumah. Nanti bila malam pergi praktis lah dekat studio. Dekat zaman tu kita orang banyak praktis dekat Melawati, studio SXS. Pengalaman praktis ni zaman kita orang tak ada kenderaan, pernah kita orang pernah, sebab rumah kita orang kan, saya pernah cerita kan, rumah kita orang tu nak pergi ke main road tu jauh juga. Jadi kadang-kadang nak dapatkan taksi pun susah daripada situ. Yang kat mana ni? Rumah mana? Dekat masa tu kita orang duduk Selayang. Okay. Jadi bila nak dapatkan taksi tu, kalau kita duduk kat dalam memang jaranglah taksi nak masuk masa tu. Jadi sama ada kena menapak tu ataupun sambil bawa alat muzik kan, berat tu kan. Kita orang dah jalan lebih kurang 300 meter daripada apartmen. Jalan keluar masa tu dalam keadaan gerimis renyai kan. Tapi masa tu memang kita dah booking studio pada petang tu untuk praktis. Tu nak naik bas? Kita target nak pergi main road untuk dapatkan taksi. Okay. Sebab zaman tu mana ada apps macam sekarang, tekan Grab datang kan. Zaman tu kau kena tunggu dekat main road ke, dekat taxi stand ke, dekat bus stand, baru kau dapat tahan taksi yang lalu. So jadi dekat situ antara jalan kaki bawa gitar antara Pait Maung yang kita orang lalui lah kan. Zaman tu tengah lalu tu tiba-tiba ada satu lori lalu, dia berhenti kan. Lori, lepas tu dia cakap gimana dia kan, cakap nak pergi jalan besar kan, kat main road. Naik kita pun fikir kalau jalan penat ni kan. Lah lori Pasar Borong pun lori lori 1 tan tau, belakang dia ada canvas kan. Jadi kita orang panjat bahagian belakang, kita tak duduk depan pun, semua duduk belakang. Masa tu berlima lah kan. Siapa ada Izzat dia? Ajay, Izzat, Alung, Ujang, dengan akulah sekali. So jadi dekat situ kita naik daripada apartmen tu pergi ke jalan besar dekat sampai Warta Lama kan, sebab dia pun lalu situ. Lori tu nak pergi Pasar Borong tak belah mana, kita pun tumpang je lah. Abang tu bagi kan, sampai sana kita ucap terima kasih kan. Tak ada sayur ke pada tu? Tak ada, kosong, lori tu kosong. Jadi ada pisang ke? Jadi kita tak ada rasa macam
malulah nak buat ni kan. Daripada kau sakit kaki, sakit lengan, nak angkat gitar berat semua kan. Baik kita jimatkan tenaga sikit naik. Dan lori tu kenal tak exist tu? Masa tu mungkin orang tak kenal kot. Kan? Sebab masa tu kita orang pun duduk kawasan tu macam baru lagi kan. Mungkin orang tak percaya kalau tu exist. Betul. Oh, begitulah Pahit Maung. Kita lalui Rockers di Kuala Lumpur. Ini kisah ni. Itu tahun 95 masa tu. Oh, 95. Izzat dah masuk lah? Izzat masuk lah. Masa tu belum ada album? Belum recording lagi. Oh, okey. Izzat baru kita seratkan dekat situ. Jadi kita nak untuk recording. Sorry. Masa tu Izzat tak ada lagi. Sorry. Oh, ya? Izzat belum ada. So, jadi kami berempat masa tu tengah prepare untuk material recording untuk album Diamu Gunung Berapi. So, jadi dekat situlah kita, kalau 5 orang mana boleh naik teksi. Jadi berempat. Jadi berempat tu naik teksi. Jadi saya, Ajai, Ujang, Alung berempat tu. Jadi kita nak praktis untuk material album Diamu Gunung Berapi. Sementara kita masa tu tengah tunggu proses untuk buat audition cari vokal. Audition di mana? Audition tu dekat Flywing punya studio. Dekat Segambut. Siapa yang jaga studio tu? Itu Bob Constant. Itu sedikit sebanyak pengalaman bersama Bob Constant. Bertemu sana tu, bertemu sini. Orang-orang ni semua ada bisnes sekarang. Hebat tu semua kan. Berjaya Bob studio Constant. besar. Begitulah. Daripada penjaga studio, kita punya trademark apa? Melencong. Melencong. Kan kita melencong pada Bob Constant. Kerja daripada jaga studio Wings, jaga funfair semua. Sekarang dah ada studio. Businessman tu. Businessman sekarang. Jaya. Good luck. Moga menjadi pedoman dan apa? Kisah success story kepada anda semua, kita semua. Macam mana tidak ada sesuatu yang tiba-tiba mudah dan tidak ada yang mustahil. Bermula daripada tumpang lori pasar. Masa tu penyanyi pun tak ada. Kan? Payah jauh nak pergi jalan besar tu. Tapi tolak tepi lah artis punya gelaran ke artis. Tak peduli. Dendam kesumat. Asa dan dengki. Itu lagu tu bukan tajuk dia Dendam Kesumat. Tajuk dia Sebelum Terlewat. Ciptaan siapa? Ciptaan aku. Lagu pertama yang aku buat itulah lagunya. Dan lagu ni sebenarnya kita orang buat masa tu exist lah. Bila buat arrangement dia, aku dapat bassline dia dulu lah. Bass tu. Jadi bassline tu aku dapat masa tu dengan Ujang. Dengan Alung sekali Bila kita buat bila tambah petang tu balik sekolah, Syah, Ujang, Ajai semua, baru kita sempurnakan daripada lagu tu, daripada verse dia berapa kali saya count, main count je masa tu. Melodi tak ada masa buat tu kan. Jadi dah buat tu, dah siap dekat mana nak buat chorus semua, music coding untuk chorus, buat dah siap, tak ada melodi tau. Tapi benda tu semua terpahat dekat dalam kepala je. So jadi bila diperdengarkan kepada bos George's Production, Encik Saleh Sadijo masa tu malam, dengar kita main tu lagu tu daripada mula sampai habis, dia punya ending semua. Dia dengar, dia lain-lain, lepas tu ujung dia tanya, macam mana lagu ni nanti kata dia. Melodi dia macam mana? Saya cakap tak apalah, nanti saya cari kan. Jadi lagu tu melodi dia saya dapat ketika aku dapat melodi tu masa bawa motor Yamaha Sukan balik sekolah. Dalam perjalanan balik rumah tu daripada Sempang Batu Lapan Sempang Batu Lapan tu nak masuk ke kampung aku kan. Jadi aku bawa tu, melodi tu bermain dalam kepala otak, dan sambil tu aku hamkan melodi. Jadi itulah melodi yang dengar tu. Jadi lepas tu dapat tu, aku ajarkan dekat Mamat.
Lepas tu Muhammad dah faham. Jadi dia hamkan melodi tu untuk dirakamkan dalam kaset masa tu. Kaset. Biasanya kita bila praktis, kita pasang satu radio mini compo dekat atas amplifier tu. Pasang kaset, kita record aja. Kan? So jadi Muhammad dah buat tu. Jadi dah faham struktur dia. So lepas tu zaman tu aku tak pandai lagi tulis lirik lah. Kan? Jadi itu antara lagu yang mula buat. Lepas tu lirik tu ditulis oleh LY. Cikgu aku lah. Jadi LY buat. Jadi diberitahu lagu tu nak buat tentang apa, tuan producer arwah Abah Rahim bagi tahu dekat LY. Dia nak kisah gini apa semua kan. Dan aku dapat tahu rupanya kisah tu tentang waktu tu lah kan. Kalau ada yang terasa, maafkan lah sebab kita harus bermaafan sebab kisah ni dah berlalu pun. Waktu tu ingat tak Kumpulan Teja? Tahu? Kumpulan Teja ni sebelum tu katanya di bawah bimbingan Abah Rahim. Betul. Kan lepas tu tak tahu ada krisis apa, kita pun tak pernah tahu apa benda krisisnya dan tak nak ambil tahu. Jadi katanya lagu tu ditujukan untuk itulah atas apa yang berlaku dekat orang-orang ni sebenarnya katanya. Jadi kisah tu Abah Rahim nak kisah tu dituliskan tentang sebelum terlewat. Maksudnya dalam kisah tu jangan ada hasad dengki. Itulah kisahnya. Jadi lagu yang ditulis untuk saya tak tahu untuk personal yang mana, tak tahu, tapi dia cakap untuk Kumpulan Teja. Itu saja. Tapi Kumpulan Teja pun mungkin tak pernah tahu. Mungkin sekarang baru dia tahu. Kan? Sebab hari ni aku ceritakan dalam channel YouTube kita ni. Betul. Macam tu. Halusnya dulu orang halus, dulu. Jadi dia nak menegur tu kadang-kadang kalau kata orang tu tak dapat menegur dengan perbuatan, kita tegur dengan perkataan. Kalau tak dapat tegur perkataan, tegur dengan hati. So jadi dalam yang kes ni tegur melalui lagu. Kan? Jadi lagu tu halus lah. Maknanya seni, very seni. Seni ni satu discovery yang menarik baru kita tahu. Saya bajet tadi, kisah ni ada kisah keadaan semasa ke politik negara ke, bukan rupanya tapi itulah Teja. Saya tahu lagu yang Kau Yang Tak Mengerti itu memang ciptaan arwah memang sedap lah. Sedap lagu tu. Tapi itulah pengalaman awak cipta lagu kali pertama. Maknanya ada asyuk lah kat situ sebagai komposer. Ada lah juga. Dan ada lagu yang kongsi-kongsi dengan kawan-kawan kan. Alhamdulillah. Jadi pengalaman mengajarkan. Okey, tapi sebenarnya bassline tu ada inspirasi daripada apa-apa lagu? Bassline tu kalau ikutkan lah kan, aku terpengaruh dengan dua lagu masa tu. Iaitu lagu, kalau kau tahu masa tu dekat Singapura ada satu penyanyi nama Douglas. Dia lagu Oh Yo Yo Gadis Tokyo kan. Lepas tu dengan lagu Arwah Sudirman. Lagu apa tu, tapi itulah bassline tu aku dapat macam secara spontan aku combine antara lagu Oh Yo Yo Gadis Tokyo dengan lagu Arwah Sudirman tu. Tak, kenapa aneh sangat seleksi artis tu Douglas tu? Tak pernah dengar pun. Tapi masa tu Douglas tu popular dekat radio Singapura. Kan? Oh yo yo gadis Tokyo. Oh yo yo sampai satu lagu tu meniti cita-cita tu. Sebab yang ada tambah melodi dekat situ Ajai lah dia yang buat oh yo. Jadi perkataan tu secara kebetulan bila Ajai hamkan, sebab lagu tu yang hamkan melodi dia Ajai waktu kita orang buat guide tu kan. Jadi bila disiapkan liriknya, tak salah lagu tu lagu LY kan, lagu Meniti Cita-Cita tu lagu LY. Tapi bila yang ham melodi dah, lepas tu bila try tu Ajai buat. Jadi Ajai masukkan dia punya sebutan aja kat situ cara rawak. Yang tulis lirik arwah Kapten Osman Ali. Jadi dia kekalkan perkataan oh yo yo. Maknanya ramai juga lah yang layan Douglas ni tadi. Layan. Ajai pun layan lah. Mungkin lah tak. Dah sambil dengar kan. Zaman tu aku rasa banyak lagi dengar radio Singapura ni. Radio Ria kan. Zaman tu Radio Ria kuat lah pengaruh dia.
dia ada juga yang apa dia punya rancangan dia rock kan. Siapa nama DJ tu maaf lah aku lupa, tapi memang aku selalu tunggu. Dia veteran sikit abang tu. Menarik kisahnya. Lagu apa tadi? Mula-mula tadi? Sebelum Dendam terlewat. Kesumat. Tu sebelum terlewat tajuk dia. Itu semua pun benar menjadi kita punya siulan Siulan zaman kanak-kanak. Kanak-kanak tu. Semua lagu kata, cuma tajuk je tak Tajuk ingat. tu yang jadi Dendam Kesumat je semua. Sebab masa tu first time lah. Yelah. Apa benda Ayat pertama kita tangkap kesumat. Apa benda dendam tu kesumat. Dalam lah. Aku pun masa tu tak faham sangat apa benda lah kisah liriknya zaman album pertama. Tak pernah nak kacau lah lirik ni, kalau lirisis dah tulis ni gini lah kan. Aku tak ada nak pergi betulkan ke ubah apa-apa perkataan. Tapi bila dah zaman-zaman berlalu mula memerhatikan pasal lirik, barulah aku kadang kenapa tak tukar words macam ni macam tu kan. Jadi dekat situ mana engkau secara apa spontan akan belajar. Tapi tak kena ban lagu ni Lagu ni tak kena ban. Ada yang kena? Yang kena ban lagu, tak salah lagu Kuman HIV ke? Sebab lagu tu katanya kena ban. Saya dengar macam tu. Tak tahu apa yang salah ke apa yang zaman tu kan ada panel RTM katanya. Ya. Tu je. Saintis Amerika dari dunia ketiga. Apa yang kena? Tak tahu lah. Malah fikir Mungkin disebut kuman. Tentunya disebut virus. Mungkin. Tu je. Dia sebesar kuman pun jadi isu pula. Bok kuman. Sebesar kuman pun jadi isu. Ingat besar-besar bok kuman. Bukan bok kuman. Bok kuman belum ada lagi masa tu. Dalam belum. Dunia seni. Betul. Dia beberapa tahun kemudian. Okey, panjang juga kita dah bicara ni. Panjang. Jadinya sikit sebanyak saya harap anda semua dapat dah cedoklah apa yang kita sampaikan ni, cedoklah pengajaran daripadanya. Okey. Satunya usah malu lah kalau nak berjaya kan. Lori pasar pun lori pasar lah. Tak kisahlah. Selain penting tu sampai ke destinasi. Destinasi ni lah hayal al-falah lah. Menuju kejayaan. Hayya Rijal, hayya bil jihad. Lagu Yasin tu. Minat Yasin lah. Yasin Kisah yang dekat. Okey. Itu selingan. Jangan. Suka kan. Suka lagu-lagu dia. Menarik. World music. Betul lagi pengajaran kedua tadi. Berani mencuba. Siapa? MacGyver tadi. Yang tu custom gitar. Dia berani mencuba. Tapi kalau boleh, kalau nak cuba-cuba nak custom gitar ni jangan pakai gitar yang mahal lah. Jangan. Pakailah gitar-gitar yang main China dulu kan. Betul. Tu dah berjaya, besok barulah pakai yang upgrade version punya. Strat US tu jangan dibuat pasal. Sayang. Harga dia tak pernah makin murah, makin mahal sepatutnya. Betul. Jadi nampaknya sampai situ saja rancangan kita pada minggu ini. Dan terima kasih atas komen-komen dan yang subscribe. Kita sedang menuju ke arah monetize, ke arah kejayaan. Al-falah. Hayal al-falah. Minggu depan kita dah puasa. Puasa macam mana? On ke tak on? Kalau diorang kata on, kita on lah. Diorang tak tarawih ke apa? Diorang tarawih malam kan. Tarawih malam. Betul. Diorang tonton pun dalam bilik air. Betul. Sebelum mandi kan. Dalam perjalanan ke tempat kerja. Tapi mana kita kena cerita pasal puasa. Ada pengalaman tak belum puasa bersama Exist? Banyak. Pengalaman itu nanti kita bulan ceritakan. Puasa, bulan tak puasa. Dalam next episode saya ceritakan. Menarik tu. Menarik. Mesti menariknya. Okey, tuan-tuan dan puan. Sampai di sini saja rancangan kita pada minggu ini. Bye-bye.